السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat sekalian yang tuan-tuan, yang kita lihat tadi ialah tuan-tuan tengok, saya ingat nanti kita sambung semula, tuan-tuan sambung semula. Itu sebenarnya ialah dialog yang dianjurkan oleh Muslim Professional Forum. Muslim Professional Forum ini ialah satu forum ataupun satu badan yang dianggotai oleh semua ahli-ahli profesional. Pengurusi dia yang tuan-tuan tengok tadi itu, Dr. Farouk, adalah pakar jantung negara. Dan kesemua Muslim Professional Forum ini mereka terdiri daripada orang bijak pandai, yang dia kata cerdik pandai tu lah. Dan Muslim Professional Forum ini apabila beliau telah mengeluarkan tokoh kenaan tu, Ustaz Osman Muhammadi telah mengeluarkan kenyataan di akhbar, mereka telah menghubungi Osman Muhammadi dan mereka telah membantah dia dan menjemput dia untuk berdialog. Dialog ini berlangsung selama 3 jam. Tuan-tuan akan tengok kesimpulan daripada dialog ni, tak ada benda yang dia jawab secara tepat apa yang ditanya. Dia tak fokus apa yang ditanya itu. Dan hebatlah dialog ni. Tak ada ustaz lagi, ahli profesional ni. Dan 3 jam memang Muslim Professional Forum ini memang satu badan yang diiktiraf oleh antarabangsa juga, kerana mereka berdaftar dan terdiri daripada Muslim Professional. Alhamdulillah, majoriti Muslim Professional di Kuala Lumpur sunnah majoriti. Itu satu perkara yang tuan-tuan nak tahu. Jadi kalau dia kata ada cerdik pandai, mereka termasuklah cerdik pandai. Kalau ini satu ajaran yang bodoh, artinya sunnah Nabi tak bodoh. Artinya orang yang tidak menerima itu patut menilai. Kita sambung semula perbincangan kita berhubung dengan Tauhid Uluhiyah. Di sana ada beberapa sebab ataupun ada beberapa kekeliruan yang ditimbulkan oleh sebahagian manusia untuk menyatakan bahawasanya ataupun membenarkan amalan-amalan mereka yang menyanggahi Tauhid Uluhiyah. Amalan yang menyanggahi Tauhid Uluhiyah seperti mana yang kita sebut dulu, iaitu yang berhubung dengan Tauhid Uluhiyah ini dipanggil juga dengan Tauhidul Ibadah, Tauhid Ibadah atau Tauhidul Qasr. Tauhid tempat tuju, iaitu Allah Azza wa Jalla. Tauhid Uluhiyah inilah yang kita sebut dalam Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Tapi kita akan dapati mungkin akan ada orang yang beramal dengan amalan yang menyanggahi Tauhid Uluhiyah. Mungkin dia pergi bergantung tali ke, nak lepas balak dia, minta kepada kubur wali umpamanya, minta kepada para wali sebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, sedangkan para wali itu sendiri tidak pernah mengizinkan hal itu. Ataupun mereka pergi, kalau pergi naik ke Gua Hira, diminta hajat di sana, Gua Hira dan seumpamanya. Apabila kita pertikaikan tindakan mereka, sebahagian mereka akan kata bahawasanya yang pertama, takkan salah
Benda ni telah dibuat oleh orang-orang yang terdahulu. Kita pergi ke pulau besar Melaka, sehingga yang mengaku Raja Melaka pun, ni Raja Khalid dah. Saya ingat Raja Khalid nak mengaku, dapatlah juga. Kita semua mendapat gelaran-gelaran. Pun dia kata dia dapat semua tu daripada bomo, daripada apa, pulau besar Melaka. Kita pergi ke pulau besar Melaka, ada penyembah-penyembah dia. Kita pergi ke beberapa tempat lagi, alhamdulillah tempat kita dah kurang lah. Tapi setengah negeri masih ada lagi. Di Singapura umpamanya ada makam wali yang orang pergi tunaikan hajat dan seumpamanya. Mereka ini kalau kita tanya mereka akan kata takkan salah. Orang dulu buat. Sebelum ni Tok Syekh pun mereka bila ada hajat mereka main di Ubuk. Saya pernah dengar satu orang hamba Allah Ta'ala, dia kata Tok Guru dia lalu kalau ada hajat dia minta kat kubang Tok Penali. Kita yang nak pergi sembang panjang aja jadi tak jadi. Mula-mula dia tak cerita yang tu rasa sedap hati lah. Keluar-keluar buah tu rasa Allah, rasa tawang dah. Kalau kita kata salah, takkan salah dia tutup guru kita. Saya bukan salah-salah. Orang besar mana? Orang hebat. Al-Quran bila dia datang tuan-tuan, antara musuh yang terpaksa dihadapi oleh para rasul yang Al-Quran cerita, inilah yang dinamakan dengan taklid. Taklid apa? Taklid apa? Taklid buta. Ikut secara membabi buta. Babi tak boleh digunakan. Ikut secara mengkhinzir buta. Al-Quran kata dalam surah Az-Zukhruf, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Maksudnya, yang demikian itu tidak kami utuskan sebelum daripada engkau wahai Muhammad pada mana-mana kampung, yakni mana-mana penduduk, tak kami utuskan seorang yang memberikan peringatan untuk mana-mana penduduk ataupun mana-mana penduduk kampung ataupun negeri, melainkan orang-orang besar mereka akan menyatakan, ataupun pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka akan menyatakan, kami mendapati mak bapak kami dahulu melakukan suatu amalan dalam suatu bentuk, suatu puak, maka kami mengikut apa yang pernah mereka lakukan. Quran beritahu. Itulah musuh para rasul. Di samping syirik, musuhnya adalah taklid. Kalau kita kata, dia akan kata orang terdahulu telah buat. Orang terdahulu telah buat. Al-Quran dalam surah lain, Allah Ta'ala dalam ayat yang berikutnya Allah Ta'ala jawab mereka. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Ataupun tak maukah kamu jika aku bawa kepada kamu sesuatu yang lebih berada di atas hidayah dibandingkan dengan apa yang mak bapak kamu buat? Tak maukah? Dan ayat lain Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 104 Allah sebut, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Kalaulah mak pak mereka dulu tak tahu apa, mereka pun tak dapat petunjuk. Kalau nak nak ikut mak pak, apa macam kalau mak pak hampa tak tahu apa, hampa tak dapat petunjuk. Ini taklid. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Jika mak bapak mereka itu tak ada akal, mereka pun tak dapat petunjuk. Menunjukkan bahawasanya benar-benar taklid telah menjadi ancaman. Taklid bukan salah kalau sekiranya orang tu tak tahu apa, dia taklid untuk orang awam dalam fiqh. Yang penting asas dia kena faham baru dia ikut. Dia tak tahu macam mana solat ikut Rasul, dia ikut Tok Syekh. Tok Syekh kata yang saya buat ni adalah hadis.
hadis ni sahih. Dia pun tak tahu macam mana yang sahih tu. Tapi dia yakin dia ni alim. Itu boleh untuk orang awam. Taklid buta ni ikut dengan tak tahu punca, pakai ikut. Betul salah aku ikut. Yang jadi musuh kepada hidayah. Ini jadi musuh kepada agama. Ini jadi musuh kepada para rasul. Sejak dahulu lagi. Sebab tu kadang-kadang orang dia tanya kita. Habis itu orang tua-tua dulu salah. Tuan-tuan soalan ni, kita kata soalan ni pernah dah orang tanya Nabi pun sama. Habis itu mak bapak kita sesat. Nampak pak hang semua sesat. Bukan saja tu, Fir'aun pun tanya Nabi Musa yang sama. Macam mana Musa dengan mak bapak kita yang dulu. Hang tak main lagi masa tu. Jadi mereka semua sesat. Kita bagi beberapa jawapan pada masa. Yang pertama kita kata, jaga syurga dengan neraka bukan kerja kita. Kita tak kata mereka masuk syurga, masuk neraka. Kalau nak masuk syurga dengan neraka ni ada syarat-syarat dia yang Tuhan letakkan. Mungkin mereka tak tahu apa. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Pemaaf untuk mereka. Ataupun mereka sangka yang mereka buat tu sunnah. Di atas kadar ilmu yang ada pada mereka. Mudah-mudahan Tuhan ampun dan mereka dan berikan ganjaran dengan di atas sangkaan mereka itu. Ataupun mereka tahu benda tu memang canggah dengan sunnah dah orang buat. Orang beritahu tapi tak lupa nak jelas. Mereka tak tinggalkan. Namun begitu bagi mereka ada amalan-amalan salih yang lain. Mereka salat, misra istighfar. Kita harapkan Tuhan ampun mereka. Tapi tak bolehlah bila dengan kita harap Tuhan ampun mereka, maka kita boleh ikut mereka. Tak. Kita disuruh untuk sangka baik dengan mereka. Dan kita disuruh sebagai orang yang kemudian memohon keampunan untuk orang yang terdahulu. Kita buat di situ. Namun betul ataupun salah tindakan itu, kalau tanya salah atau tidak, salah. Mari satu orang perempuan tanya kepada kita, saya tidak pakai tudung, adakah saya masuk neraka? Sedangkan saya sembahyang, saya salat, saya puasa pada bulan Ramadan. Kita kata urusan jaga neraka, syurga bukan kita. Kerana nak masuk neraka ada sebab-sebabnya. Sesiapa yang berat amal kebajikannya, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita tahu siapa yang berat amal kebajikannya, maka dia selamat dia dalam hidup yang bahagia. Siapa yang kurang amal kebajikannya, maka baliknya ialah neraka hawiyah. Kamu tahu apa neraka hawiyah? Iaitulah api yang menyala-nyala. Satu orang yang tidak tutup aurat, di akhirat bukan Tuhan timbang masalah tak tutup aurat saja. Tuhan timbang salat. Tuhan timbang juga mungkin dia telah diuji oleh Allah, dia sabar, dia terima ujian itu. Tuhan timbang juga mungkin orang lain buat zalim kepada dia, dia ambil kebajikan orang yang zalim diberi pada dia, ataupun diambil dosanya diberi pada orang yang zalim. Lalu selamat dia mungkin. Tapi dengan dia yang selamat, apakah berarti tak perlu tutup aurat? Tak. Tak tutup aurat, dia akan ditimbang sebagai amalan kejahatan. Orang tanya kita, pencuri apa hukum? Kita kata pencuri dipotong tangan. Tetapi apakah setiap yang mencuri akhirnya bila pergi ke mahkamah berakhir dengan keputusan potong tangan? Tak. Orang tanya kita, bid'ah di mana tempat? Di dalam neraka. Ya. Bukan kita kata, siapa kata? Rasul yang kata. Tapi habis itu kita semua masuk neraka. Kami tak kata untuk neraka, kami kata bid'ah itu dalam neraka. Masalah masuk neraka ni bukan urusan kita. Ini urusan satu insan, ditimbang salatnya, ditimbang puasanya, ditimbang bid'ah. Hatta orang yang berzina, kita tak pernah confirm kata dia masuk neraka. Kerana urusan masuk dan keluar neraka, dimasukkan dalam syurga, urusan Allah Azza wa Jalla. Mungkin satu orang ada kelemahan dalam bid'ahnya, tetapi ditambah kebajikan dalam bidang yang lain. Allah ampun. Mungkin satu orang dia di kaki minum arak, tetapi mungkin akhirnya dia mati syahid, dia diampun.
Tapi tidaklah berarti oleh kerana adanya orang yang minum arak mati syahid, kita kata minum arak pun tak apa, untuk minum arak itu mati syahid. Kita tak kata. Jadi apa tak payah duk campur aduk benda ni. Jadi dia main ni, dia kata mereka kata orang tua-tua dulu semua masuk neraka. Ni benda kita tak kata, dia apa? Nak buat create cerita pula. Yang kata bid'ah dalam neraka bukan kita yang katanya, sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah fulan masuk neraka, fulan bin fulan yang buat masuk neraka? Kita tak tahu. Kita kata ni urusan neraka, bukan satu kes. Semua kes dibicarakan. Macam tu baca apa? Hampa duk kalut. Bukan saja dia kata hak minum arak tu pun kami tak boleh confirm masuk neraka. Di atas kes jenayah arak, dia jenayah lah. Tapi satu orang barangkali dia minum arak, kemudian dia istighfar. Barangkali dia ambil riba, kemudian dia istighfar. Tuhan timbang pahala dan dosa. Mungkin nak mati dia istighfar. Ini urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi perbuatan dia kalau minum arak, kami kata ini adalah perbuatan yang mungkar. Dan kita larang perbuatan yang mungkar. Demikian apabila dia buat bid'ah, kita kata ini perbuatan yang mungkar. Kita menasihatkan mereka agar meninggalkan bid'ah. Ini dua benda. Pertama, mereka kena faham. Kita pun sendiri kena faham. Jangan duk galut kan. Tu geng-geng neraka. Kita tak nak kata. Tak pernah kata. Ada orang kata geng-geng tu kata mereka masuk neraka. Kata bohong. Kalau dia kata dia tak nak mengaji. Dia main mengaji sekali je. Tu dia belah. Kami tak kata. Kita tak kata alhamdulillah. Kita tak mengkafirkan orang Islam. Apatah lagi nak menghukum satu orang kekal dalam neraka kita. Tapi kita bagi tahu ini adalah senarai dosa. Senarai dosa. Siapa yang hukum dosa? Orang yang mencuri. Bukan mesti curi jom. Itu curi. Hang curi mai. Pisau orang yang main ni. Buat potong tangan. Mana ada dalam Islam macam tu. Dia bicara kenapa hang curi? Mungkin saya lapar. Kenapa hang curi? Saya keliru. Banyak. Pasal apa hang buat? Saya sangka sunnah. Hampa kata saya sangka sunnah. Saya membuat, saya tak tahu. Jadi banyak perkara manusia dinilai. Tapi kalau tanya kita, kita akan bezakan. Yang mana yang sunnah, yang mana yang bid. Yang mana yang bidah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Maka yang mulia. Maka dengan itu, kita hendaklah tahu. Kalau sekiranya orang berhujah apabila kita bawa satu ajaran agama, orang dulu dah buat dah, kita hendaklah tahu bahawasanya perkara ini telah disebut oleh orang-orang sebelum daripada kita. Ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam datang kepada kaum dia, dia kata, ya qaum, a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum walau syaa'a Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Dalam surah Al-Mu'minin atau Al-Mu'minun 23 sampai 24, Tuhan kata bila Nabi Nuh datang, dia kata, wahai kaum, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripadanya. Kenapa kamu tidak mau bertakwa? Kata pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh, Al-Malak dia panggil, pembesar Nabi Nuh yang kafir, kata mereka, Nuh ni tak lain melainkan seorang manusia macam dengan kamu juga saja, nak tunjuk rangi lebih daripada kita. Yatafaddala alaikum walau syaa Allah, jika Allah mau, nescaya Allah menurunkan malaikat. Kami tak pernah dengar pun cerita rasul-rasul ni daripada mak bapak kami yang dulu. Hujah dengan apa? Hujah dengan apa tuan? Dengan mak bapak. Bila Nabi Saleh datang kepada kaum dia, dia kata, kaum dia kata kepada Nabi Saleh, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, dalam surah Hud ayat 62. Hai Saleh, awak kau nak larang kami daripada sembah apa yang mak bapak kami sembah? Hujah dengan apa? Hujah dengan tok nenek. Hujah dengan mak bapak. Apabila Nabi Allah Ibrahim datang kepada kaum dia, mereka kata pada dia, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 74. Mereka kata, wahai Ibrahim, kami tengok datuk nenek kami dulu buat macam ni juga.
Bila Nabi Musa alaihi salam pergi kepada Firaun, Firaun kata, "Fama balul qurunil ula?" Apa hang nak kata dengan orang yang sebelum daripada hang mai ni jadi rasul? Mereka dah buat macam ni juga. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kaum Quraisy dalam surah As-Sad ayat 7, Allah Taala kata, mereka kata, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadha illa ikhtilaf." Kami tak pernah dengar pun agama macam ni. Ini semua reka saja. Tuan-tuan, semua ni hujah pakai hujah apa? Bukan dalil. Pakai apa? Pasal apa sebelum ni orang tak tahu? Pasal apa sebelum ni orang tak bagi tahu kan? Takkan orang boleh pandai? Tuan-tuan, alasan-alasan yang seperti inilah yang diberikan kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Kita kata, sebelum ni orang kata, kalau kita rasul tak apa, rasul memang mula juga. Kita pula kata, sebelum ni orang kata, cuma hampa tak pernah. Hampa tak dengar, pasal hampa tak, mungkin tak terbaca hadis tu. Mungkin sunnah tu tak sampai. Kami tak salahkan, kami nak bagi sampai lah ni. Kenapa takkan hampa lebih tahu pada tok nenek kita? Tuan-tuan, kalau ada orang kata macam tu, kita kata, apa boleh kita buat? Inilah yang pernah disebut kepada orang-orang yang terdahulu daripada kita. Bila kita tengok yang ini, kita akan tahu sebenarnya dalam menghadapi kerenah dakwah ni, watak saja lain. Oh, nama watak saja lain, tapi wataknya sama. Nama pelakonnya lain, tapi memegang watak yang sama. Cara dia semua sama. Cuma ayat berbeza. Awak nampak pandai lagi dah daripada orang dulu. Dan kita tak pandai. Ni semua qaul imam. Ni hadis Rasul. Ada dalam kitab-kitab yang sahih, Mu'tabar, Bukhari, Muslim. Awak hampa aja baca kitab, dia tak baca. Yalah, kita mungkin dia baca, kami pun sangka baik. Tapi dia tak habaq, kami habaq. Awak hampa lebih pandai dari bawah. Oh, letih kita. Kita betul letih. Takkan kita kata, memang lebih pandai. Kita tak kata kan. Kita kata dia pun mungkin pandai dalam satu bab, tapi mungkin terlepas dalam satu bab. Kalau dah betul dia habaq dulu tak ada hamba. Bagus kata. Amalan yang hamba buat ni kalau betul sahabat buat dulu tak ada hamba. Kalau betul sahabat buat dulu tak ada hamba. Kalau di atas, dia kata kita berbeza dengan orang tua-tua lama. Mana lebih tua? Siapa yang salah? Apa maksud salah? Orang-orang yang terdahulu. Siapa yang lebih baik daripada 3 kurun yang awal? Kira tok nenek kita mungkin dia marah. Tok nenek kita tu kat lembah bujang tu tok nenek kita. Tuan-tuan, golongan yang kedua ataupun kekeliruan yang kedua ialah kekeliruan apabila kita katakan jangan buat amalan-amalan yang syirik. Kerana itu akan menyebabkan seseorang terkeluar daripada agama. Mereka akan kata berkata, dak. Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kata la ilaha illallah masuk syurga. Yang penting dia mengucap. Dia buat apa pun tak apa. Dia buat, dia tahulah. Siapa yang mandi bunga? Dia kata dia ni nampak jodoh berat mandi bunga. Buat boleh main jodoh. Kalau dia mandi bunga, siapa mandi bunga? Dia kata nak bagi orang kenan sikit. Siapa orang kenan? Mandi bunga ni kulit dia main cekang elok segak kita kata apa? Ada munasabah. Dia kata mandi bunga ni semua sia-sia terbang habis. Baru aura dia main. Kita kata tak boleh. Ini semua anggapan yang salah dan membawa kepada syirik. Dia kata takkan Allah kita ni orang Islam syirik-syirik apa? Mereka salah terhadap pemahaman hadis ni. Dalam hadis Muslim Nabi kata man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah
haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Sesiapa yang menyebut la ilaha illallah dan mengkufurkan, yakni mengkufurkan apa yang disembah selain daripada Allah, dia engkar apa yang disembah selain daripada Allah, maka dia haramkan harta dan darahnya. Adapun hisabnya itu terpulang kepada Allah. Maksudnya tak padan disebut dengan la ilaha illallah, mestilah juga dia mengingkari apa yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka pemahaman hadis ni salah. Sebab tu kita hormatilah jamaah-jamaah yang ada dalam orang Islam. Tapi dengan begitu umum masuk dalam masjid, tuan-tuan, insya-Allah man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah dalam masuk syurga. Dengan tidak diambil berat permasalahan perkara-perkara yang membatalkan syahadat seorang muslim. Dengan tidak diambil berat masalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang terkeluar daripada daerah Islam. Seakan-akan insya-Allah tuan-tuan sebut la ilaha lagi banyak, tuan-tuan lagi banyak masuk syurga. Tuan, ini kadang-kadang boleh menyebabkan timbulnya salah faham di kalangan pemuda-pemuda Islam. Sehingga mereka pun ikut, kita ajak mai kuliah akidah, dia tak mau. Dia kata insya-Allah kita lah, apa yang penting kita mesti tegakkan apa? La ilaha illallah. Tegaklah mati kita la ilaha illallah. Tapi tegak macam mana la ilaha illallah jika tak faham konsep tauhid di dalam Islam dan tidak memahami syirik. Kerana kita dah sebut pada kuliah yang lalu, akidah Islam bermula dengan menafikan syirik. Menafikan syirik. Antaranya, ada yang menyatakan bahawasanya kita ni kalau kita pergi ke kubur-kubur ataupun wali ni, kita bukanlah minta kepada wali tu. Kita hanya minta syafaat mereka. Kerana mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun pergi, bukanlah kita ni siapa nak dibandingkan dengan Allah Taala ni, jauh, kita banyak dosa. Jalan singkat kita pilih kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun Jilani, supaya mereka ini dapatlah mereka ni mendekatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang mana saya telah sebut pada kuliah yang lalu, dan ini digunakan oleh sebahagian orang. Sebab tu bila mereka, tuan-tuan tengok duka cita dalam termasuk buku-buku Melayu, malah kita nak sebut lah, ini timbul masalah. Sebahagian yang sebut, apabila hendak berzikir itu hendaklah dipejamkan mata dan dibayangkan wajah syekhnya, kerana syekhnya itulah yang dekat kepada Allah dan dia jauh daripada Allah, maka jalan untuk menuju kepada Allah hendaklah melalui jalan syekh. Sama macam buku Kristian kata, kamu tidak dapat datang kepada bapa melainkan melalui jalan aku, iaitu jalan Yesus. Dan ini disebut, dan orang-orang yang terdahulu apabila para anbiya datang, mereka kata wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, kata Allah. Wa yaquluna haula'i syafa'auna 'indallah. Mereka menyembah apa yang tak boleh memberi manfaat dan mudarat kepada mereka. Mereka menyatakan mereka ini memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dia katakan kami semua mereka, kami nak minta syafaat mereka, nak hubungkan kami dengan Allah. Kita nak pergi jumpa orang biasa, nak pergi jumpa menteri tak boleh. Jadi kena guna apa? Orang yang dekat dengan menteri. Nak pergi jumpa raja tak boleh, kena guna orang yang dekat dengan raja. Allah Ta'ala ni lebih tinggi daripada raja. Kita nak pergi rapat dengan dia tak boleh, maka kita kena guna orang-orang yang rapat dengan Allah, iaitu para wali. Alasan ini telah diberikan kepada para nabi yang terdahulu, dan Al-Quran telah membantah kesemuanya sekali. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Dia lebih dekat kepada kamu, Allah Ta'ala, lebih daripada urat tengkuk kamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku ini hampir. Kesemuanya itu nak memotong jalan syirik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala, bahkan syafaat ni tak ada siapa pun dapat bagi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a
illa min ba'di an ya'dina Allahu liman yasha'u wa yardah. Surah An-Najm ayat 26. Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak dapat memberikan syafaat kepada mereka sedikit pun, melainkan sesiapa yang Allah Ta'ala izin dan Allah Ta'ala redha. Jadi siapa yang sebenar bagi syafaat? Allah. Siapa yang pilih syafaat? Nak bagi syafaat? Allah. Cumanya dia pilih tu, orang ni memang layak dapat syafaat. Tuhan pilih suatu penghormatan diberikan melalui Rasul. Maka Nabi Muhammad bagi syafaat pada umatnya. Kalau Allah Ta'ala tak pilih, bolehkah Nabi bagi syafaat pada dia? Nabi tak boleh bagi. Saya punya profesor dulu ngajar, Dr. Syaraf Qudah. Dia buat satu contoh yang dia kata bila menteri tak main, dia hantar wakil dia. Wakil dia tu dia siapkan teks untuk wakil dia baca. Wakil dia pun baca teks. Ini adalah teks menteri berkenaan yang tak dapat hadir, saya membaca, dia pun baca. Jadi bila baca orang pun dengar. Bila orang dengar, orang pun hormat. Orang sebenarnya dia yang menjadi wakil itu, dia hanya membaca, memang dengar dia yang baca lah. Suara-suara dia, tapi teks sebenar daripada menteri. Nabi SAW memang bagi syafaat. Dan ada orang yang akan disebut dalam Al-Quran, boleh bagi dalam hadis, dia boleh bagi syafaat. Tetapi syafaat yang mereka beri itu adalah semata-mata pilihan Allah Azza wa Jalla. Pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan Tuhan tahu siapa yang layak dapat syafaat dan siapa yang tak layak dapat syafaat. Sebab itulah yang disebut mintalah kepada Tuhan Abdul Qadir Al-Jilani. Tak salah minta pada dia. Pasal apa nak minta kat Tok Wali tu? Minta kat Tuhan Tok Wali tu. Hadirin mukminin sekalian, di sana ada beberapa jenis syirik besar. Di antara syirik ini, yang besar ni ialah asyirku fil khawf, dia panggil. Syirik dalam takut. Takut ni boleh bawa syirik. Kita takut boleh bawa syirik. Syirik jenis mana yang boleh, takut jenis mana yang boleh bawa syirik? Takut dia banyak jenis. Takut apa yang boleh bawa syirik? Takut pada manusia buat syirik. Orang nak buat kita lari. Ha? Makan pun duit kita bagi kursi. Akhir daripada orang ramai. Makan pun takkan apa ni macam orang ramai dah lah. Orang ramai ni kacang. Semangat penggalan pasir ada lagi tu. Satu jenis takut dia panggil khauf sir. Takut yang tersembunyi. Takut ni kita memang sendiri rasa gerun, bimbang kekuasaan dia, kekuatan dia. Macam mana kita takut pada Allah Azza wa Jalla. Kalau takut pada Allah Azza wa Jalla, kita takut pada orang lain macam tu, itu syirik. Macam orang Melayu lalu depan tokoh Hindu, lalu dia bimbang, jangan buat, tak tahu aku 2-3 hari duduk tak senang. Ketakutan dia tu, dia merasakan seakan-akan tokoh tu boleh bertindak kepada dia apa yang diambil tindakan oleh Allah Azza. Syirik keluar dari agama. Dan ini banyak dulu orang kita, kan? Tokoh Hindu banyak kat main. Takut ni Al-Quran sebut berapa banyak. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka sesungguhnya manusia sedang berhimpun untuk mengambil tindakan kepada kamu, takutlah mereka. Maka bertambahlah iman mereka. Mereka menyatakan, cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik wakil. Kita bimbang orang bertindak pada kita tu, kita bimbang. Takut juga, takut sakit.
Tapi namun takut pada dia dalam erti kata kekuasaan dia yang merangkumi. Dia boleh bertindak apa saja yang dia mau. Yang kita tak takut melainkan Allah Azza wa Jalla. Ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam erti kata kita tahu tidak ada jalan keluar kepada ketakutan itu. Tak mungkin, kerana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menguasai segala-galanya. Tapi syaitan dia selalu bagi kita takut kepada selain daripada Allah. Macam mana kita takut kepada Allah? Tuan-tuan, orang ni kadang-kadang masalah rezeki kita takut. Sampai kadang-kadang tuan-tuan kita sendiri, aku ni kalau tak ada kerja ni tak mana-mana nak cari rezeki. Besar sebenarnya. Allah Ta'ala boleh hantar rezeki di mana saja yang dia mahu. Pasal apa kita lambat? Kadang-kadang sebabnya kerana kita ni tawakal tak bulat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita benar-benar tawakal, tuan-tuan dan saya tawakal, sebenarnya rezeki ada di mana-mana. Seperti manusia, tuan-tuan, kita ni takkan berjaya lah. Siasatun nas qabla hidayatin nas ni tak berjaya. Tak payah cakap, buang masa. Sesiapa yang ingin berpolitik menguasai manusia sebelum menaburkan hidayah dalam hati mereka tak akan berjaya. Kita cakap, orang kata dia apa ni pasapah tinggi lah. Tak. Sebenar tak berjaya. Tuan-tuan tengoklah dunia mana. Kalau kita duduk lawan dengan manusia ni, orang tawar kita tawar, orang tawar kita tawar, kita duit sikit memang kita kalah. Nabi tak buat tawaran tu. Proses yang pertama memberi hidayah kepada manusia. Sehingga manusia itu yakin dengan Allah, yakin dengan rezeki Allah, yakin dengan besarnya Islam. Selepas daripada itu barulah Nabi ajak pada benda lain. Pasal apa kita senantiasa takut? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan main mengaji sini, katalah 10 tahun, 15 tahun. Satu hari, tuan-tuan pergi dengar orang lain kata main mengaji tempat kami. Semai mengaji, lepas mengaji kami bagi makan. Free, sedap tengah hari. Semua pakat surut pergi mengaji sana. Buktinya tak berjaya, mengajar tak berjaya. Dia kata, kita pun tak ada cara, kena buat makan yang lebih sedap daripada tu. Mapi rasa mak tahu mana? Main buat. Apa tuan-tuan? Artinya tak berjaya. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pergi, kita bukan nak pergi makan, kita nak ngaji. Hak kita mengaji ni, kita rasa yang ni ada di sini. Mungkin kalau di sana ada juga sama, tak apalah. Mungkin kalau ada kita nak. Artinya kita berjaya. Sebab tu Nabi dia hidayatun nas qabla siyasatin nas. Memberikan hidayah kepada manusia sebelum berpolitik dengan mereka. Kita fokus berpolitik dengan manusia sebelum kadang tak sempat memberi hidayah kepada mereka. Kita tak beriman dan kita tak bertakwa, maka tidak ada keberkatan langit dan bumi. Betul. Tawakal kita tidak cukup pada Allah Azza wa Jalla. Semua orang sedang susah hati. Kita mengenai orang agama, Syekh, tak boleh kan kita cakap yang benar dalam kuliah kita. Syekh nak pun gantung dengan kuliah saya. Tak lagi terbang satu malam RM100. Subhanallah. Tengok orang duk cakap sunnah ni, tak surut lagi boleh makan ya. Setakat nasi tengah hari boleh beli. Hadirin dan mukminin sekalian, Al-Quran sebut, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya. Maka yang demikian itu adalah syaitan yang menakutkan wali-walinya. Syaitan ni bagi wali dia takut. Wali ni ada dua jenis. Sebab Ibn Taymiyah kata baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Di antara wali-wali ar-rahman dan wali-wali syaitan. Dia kata dia ni wali. Dia ni wali syaitan, wali ar-rahman. Wali Tuhan ke wali syaitan? Pasal syaitan pun ada wali. Quran kata sebab syaitan ni dia bagi takut wali-wali dia.
Pengikut-pengikut dia ni sentiasa bimbang. Tuan-tuan, lagi tak boleh masuk hidayah, kita tak boleh pujuk orang. Tuan-tuan terimalah Islam ni. Jangan. Dan inilah kesalahan. Orang pakar ekonomi Islam mari cerita kebaikan sistem ekonomi Islam yang boleh menyebabkan pasaran naik. Tapi bila dia tengok pasaran turun, jadi dia kena balik lama. Sepatutnya dia kena cerita iman, kan? Tanggungjawab Muslim berpegang dengan sistem ekonomi dah. Tuan-tuan, kita nak kempen barang, suruh beli barang orang Islam. Barang orang Islam sedap, berkualiti, beli tak sedap. Tak mau beli, tapi kita belilah. Saudara kita dalam akidah, ada tanggungjawab agama yang Allah soal di akhirat. Dia beli, tuan-tuan. Dia pegang dah Maggi, dia pegang pula ada VE. Duduk sebelah-sebelah tak agama aku angkat kau ni. Aku tinggal saudara Muslim apa ni. Ada perasaan ada imannya. Ada perasaan imannya. Hadirin mukminin sekalian. Syaitan menakutkan mereka. Al-Quran ingatkan kita dalam masalah ini. Sehingga Tuhan ingatkan orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah kata, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18. Hanya sahaja orang-orang yang memakmurkan masjid, yang layak memakmurkan masjid, yang layak jadi jawatan kuasa masjid, yang layak memakmurkan masjid ialah sesiapa yang pertama beriman kepada Allah. Dalam erti kata tauhid yang kita terangkan, beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat. Mestilah dia apa? Dia ke masjid. Kalau dia ke masjid tak mayang, tu dia tuan-tuan. Kadang-kadang dia ke masjid duk syirik ni. Duk caya lagi ni cincin dia ni murah rezeki, rumah dia pun ada apa. Duk caya bomo, jadi dia ke masjid. Tuhan kata hanya yang memakmurkan masjid sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan Allah. Hak ujung tu masalah. Tak takut melainkan Allah. Tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu hari dia tuan Sayyidina Umar, malam orang semua tidur. Umar mana mungkin tidur. Dia berjalan, dia tengok melawat. Dia tak tunggu musim Umar ni. Sepanjang musim dia melawat. Dia melawat, dan tuan tahu cerita dia melawat sehingga dia mendengar suatu dialog antara seorang wanita dengan seorang ibu dengan seorang anak dia, kan. Dia katakan, ibu dia kata, masukkan air sebelum menjelangnya waktu subuh. Kata anak dia, jangan wahai ibu, tidakkah Amirul Mukminin telah melarang kita campurkan susu dan air? Mak dia kata, takkanlah Amirul Mukminin nak cek semua. Nampak? Dan dia ada kata-kata dia masyhur, dia kata, in lam yara Amirul Mukminin fa Rabbul Amirul Mukminin yara. Jika Amirul Mukminin tak tengok, Tuhan Amirul Mukminin tengok. Umar bila dia dengar, air mata dia turun, dia menangis. Dia balik, dia dipanggil anak dia, nama dia Asim, anak Umar. Asim bin Umar. Dia kata, ta'al ya Asim, izhab ila baiti kaza, bait fulani. Wahai Asim, pergi ke rumah fulan sekian, tazawwaj bihadihil bint taqiyatul wara', pergilah kahwin dengan perempuan yang bertakwa dan wara'.
wa inni arjullah an yukhrija min sulbiha farisan taqudul arab wal ajam. Karena aku harap Tuhan keluarkan daripada sulbi perempuan ini suatu orang tokoh yang akan membimbing orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Anak dia Asim, taat kepada Umar, dia dan kahwin dengan perempuan. Perempuan ni kahwin dengan anak Umar, Asim, melahirkan seorang perempuan bernama Laila. Laila ni dikenali dengan Ummu Asim. Daripada Abdul Aziz ini keluarnya seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Turunan yang baik. Umar Tuhan beri tu wali ya. Kau wali kerja. Wali tu pergi tawak barang tu kita bagi terbakar kedai. Kerja wali apa? Tawak ikan masin. Batu nak terbakar kedai zina. Selekeh lah. Cerita wali ni jadi selekeh. Dia pergi kedai tu, dia minta orang tak bagi, dia tepuk, mati habis. Ayam-ayam orang tu. La ilah. Ini barulah karamah Allah bagi. Ini nak memuliakan Islam. Lahirnya tokoh yang hebat. Adalah pasal Sayyidina Umar duduk dalam ni. Dia kata, ya Syariah, ila jabal, ila jabal. Wahai tentera, ke bukit, ke bukit, ke bukit. Daripada jauh, dengar tentera tu di sempadan tu. Padahlah karamah macam tu. Ni karamah pergi beli rokok tawak tak bagi kedai terbakar. Rokok daun wali bin Syah. Ada cerita macam tu bawa. Kadang-kadang kita kata hampa leceh. Bambah kita. Wali pun dia berhina. Wali apa? Wali nikah. Sayyidina Umar dia keluarnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni satu orang ahli takwa. Abdul Aziz dia bapak dia tu Gubernur Mesir. Abdul Aziz tu Umar. Masa dia jadi gubernur tu, pemerintah dia Abdul Malik bin Marwan. Bapak dia tu Umar tu Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan. Masa kecil dia ni kira Umar Abdul Aziz ni lahir mewah lah. Anak saudara khalifah, hidup anak gubernur, hidup dengan keadaan mewah. Tapi dia minat daripada kecil. Dia duduk hafal Quran, duduk di Madinah, sehingga orang Madinah memuji ilmunya, menganggap dia adalah syekh alim besar. Umur 25 tahun dia jadi gubernur. Semua orang Madinah suka kat dia. Orang saleh, alim, ulama Madinah jadi gubernur. Dapat Hijaz keseluruhannya. Pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ni, sepupu dia, Sulaiman bin Abdul Malik ni, suka ke Umar bin Abdul Aziz. Pergi mana-mana bawa Umar bin Abdul Aziz. Dia pula saleh orang. Tengok orang nak nasihat khalifahnya tu. Satu hari Sulaiman bin Abdul Malik ni dan dia pergi bawa melawat markas tentera. Banyak markas tentera mereka. Tentera yang besar boleh jatuhkan kerajaan-kerajaan yang besar dengan kehebatan tentera. Umar bin Aziz bila dia pergi khalifah tuan-tuan, tentera ramai. Dia melawak lah, dia tanya sekurang macam mana nampak? Kata Umar bin Aziz, ara dunya ta'kulu ba'daha ba'da wa anta ma'khudun biha wa mas'ulun anha. Aku sedang melihat dunia ini sedang memakan antara satu sama lain. Engkaulah yang akan dipertanggungjawab dan ditanya oleh Allah. Tu orang baik kan? Sulaiman bin Abdul Malik kata dia, hang tak kagum ke kita memiliki tentera yang besar ini? Wallahi bal a'jaba man arafa Allah fa'asahu wa arafa syaitan fattaba'ahu wa arafa dunya farakina ilaiha.
Demi Allah, aku sangat kagum dengan orang yang mengenali Allah tetapi menderhakainya. Mengenali syaitan tetapi mengikutnya. Dan tahu tentang bahaya dunia tetapi condong kepada dunia. Sulaiman bin Abdul Malik diam, dia khalifah. Tuan-tuan, kadang-kadang orang ni bila dia cakap benar, dia rasa hilanglah rezeki dah. Hilanglah. Sulaiman bin Abdul Malik ni masa dia sakit. Dia sakit. Duduk, dia rasa dia nak meninggal. Dia panggil penasihat dia. Penasihat menteri dah. Perdana menteri dah. Menteri dia bagus kan? Baik. Nama dia Raja bin Hawa. Ibnu Haywa. Raja Ibnu Haywa. Raja Ibnu Haywa tanya. Dia tanya, apa yang pendapat hang? Aku sedang berfikir tentang siapa nak jadi khalifah selepas daripada. Tak sangka jawatan ni nak pergi pada dia. Dia sepupu. Kata Raja, mimma yahfazuka fil qabrik wa yashfa'uka fi ukhraka an tastakhlifa 'ala al-muslimin man yattaqillaha rabbah. Di antara benda yang boleh menjaga engkau di kubur engkau dan boleh memberi syafaat pada hari akhirat besok, kau tinggalkan kepada orang Islam ini seorang khalifah yang takutkan Tuhan. Nasihat menteri yang baik. Dia tanya, anak agak-agak siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tak ada orang lain yang takut kat Tuhan lebih daripada dia. Dia ambil surat, tulis nama dia, wasiat aku. Kawan duk sakit dia 3 hari, panggil semua orang besar dia, bai'ah dengan dia. Berjanji setia aku sebagai khalifah. Jika aku mati, hampa nanti orang hak dalam surat ni. Siapa ada tak tahu? Semua bai'ah. Semua ayat tahu orang bai'ah. Bai'ah orang hak nama ada sebut dalam surat. Nama tak tahu. Habis mati Sulaiman bin Abdul Malik. Dia pergi ke masjid. Orang semua penuh masjid. Siapa ni dalam surat ni? Lepas dia, Kum ya Amirul Mu'minin. Bangkit wahai Amirul Mu'minin. Kum ya Umar bin Abdul Aziz. Bangkit wahai Umar bin Abdul Aziz. Terkejut Umar bin Aziz. Dia pun nak mendengar apa? Subhanallah. Kalau Allah ingin memberikan kuasa, tidak ada siapa yang boleh menghalang. Kalau dia tak mau bagi pada kita, di atas sangkaan kita pasal apa tak bagi, dia lebih mengetahui tentang kebaikan. Ramai orang baik sebelum menjadi pemerintah, jahat selepas menjadi. Kita kata pasal apa tak bagi dia tu baik, boleh jadi baik pada hari ini. Al-khairu fi makhtaruhullah. Yang baik itu apa yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni buat hak dia suruh. Hak lain daripada kita tak mampu apa nak buat. Dakwah kat orang. Cerita habis dah buah model kita ada. Aku tak terima aku dia. Apa kita nak buat? Hidayah di tangan kita. Boleh satu orang kata hang tak pernah dakwah. Kita kena telah gagal Nabi terhadap Abu Bakar saudaranya Abu Talib. Apakah dia tak berjaya? Jauh dia lebih fasih, jauh dia lebih berhujah. Ini orang yang dekat, bukan orang yang benci pada dia. Tetap gagal. Apa yang kita boleh buat bila orang tolak? Kita dengan segala kelemahan yang ada. Tapi satu orang insan ditanya oleh Tuhan, kau buat ke tak? Kita buat. Setelah kita kumpulkan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla, pun begitu jatuh juga kita dalam bahaya. Dan kemudian Allah matikan kita. Tak apa, mati dalam keadaan menunaikan tanggungjawab yang telah difardukan. Alhamdulillah. Hadirin mukminin yang dimuliakan. Yang kedua jenis takut ialah takut kepada manusia untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Tuhan perintah kita supaya buat satu benda, kita tak buat. Pasal apa? Takut orang kata. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya sampaikan satu kebenaran, kita tak sampaikan. Takut orang kata. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
Nabi SAW menyatakan, la yahqir ahadukum nafsah. Janganlah seseorang itu memandang hina dirinya sendiri. Qalu ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsah? Macam mana satu orang kita ni memandang selekeh hina dirinya sendiri? Kata Nabi, yara amran lillahi alaihi fihi maqal, thumma la yaqulu fihi, fayaqulu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah, ma mana'aka an taqula fi kadha wa kadha, fayaqulu khasyatan nas, fayaqulu Allah, fa iyaya kunta ahaqqu an takhsha. Apa dia yang maksud satu orang tu hina dirinya sendiri? Kata Nabi SAW, satu orang yang tengok satu benda yang sepatutnya dia wajib bercakap tentang benda tu, salah. Tuhan wajibkan dia sampaikan ajaran dia, kemudian dia tak cakap. Pada hari akhirat kelak Allah tanya dia, ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza? Apa yang menghalang supaya engkau bagi tahu benda ni? Fayaqul, dia kata, khasyatan nas, takut ke orang. Takut sekali orang marah, takut sekali orang kata, takut sekali orang petikai. Allah kata, sepatutnya akulah yang lebih berhak engkau takutkan. Hari ni kau pergilah. Hadis tu sampai gitu. Dalam riwayat lain, Allah kata, pergilah cari orang yang kau takut. Sebab tu kadang-kadang manusia ini hanya sepatah perkataan dia selamat, yang kita tak sangka, kata Nabi, memasukkan kita dalam syurga. Orang kata, kita kata sebenarnya dah entah dah tak, ni di belakang tanah nah abang entah lah. Kita terima-terima, tapi benda ni dalam sunnah Nabi tak ada. Oh, dia kata entah ni mesti duk puluh di bawah ni bang. Tak kira lah, ikut siapa-siapa pun, dan penting lah hadis Nabi memang tak ada. Sekali kata tak sampai lah, bukan kerana nak gaduh entah, saja nak selamatkan diri di akhirat. Entah nak marah-marah, tak mau marah pun tak marah lah, ikutlah. Beda sana ni habislah. Sebab nanti insya-Allah Taala tanya lah sebab kita nak tahu bab ni. Abang kan dia pun dia tahan ni pengaruh apa aku terpengaruh pun dengan hadis Nabi kan, pengaruh orang. Bukan pengaruh dengan hadis pun tak boleh. Alhamdulillah, satu orang ramai pun kita tengok manusia ni tak kata apa pada orang lain. Sebab tu Muawiyah bin Abi Sufyan dia hantar surat pada Aisyah. Muawiyah ni khalifah zaman tu. Bila Nabi dah wafat, zaman dia khalifah, dia hantar surat kepada Aisyah. Dia kata, Aisyah, tolonglah bagi nasihat kat aku, tapi jangan panjang sangat. Hak Nabi bagi nasihat banyak-banyak, han sebagai isteri Nabi duduk dengan Nabi ni, han pilih satu ucapan Nabi bagi kat aku hak pendek tapi senang aku nak amal. Aisyah jawab, salamun alaika amma ba'd, salam sejahtera kepada engkau adapun selepas daripada itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Bila lagi orang man iltamasa ridallah bi saqatin nas kafahu Allah ma'unatan nas, wa man iltamasa ridan nas bi saqatillah wa kalahu Allah ila an-nas wassalam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang cari redha Allah dengan marah manusia, walaupun manusia marah nak cari redha Allah juga, Allah cukupkan dia daripada memerlukan pertolongan manusia. Siapa yang cari redha manusia dengan kemurkaan Allah, sekalipun Allah murka, dia dok kira orang setuju, Allah serahkan dia pada manusia. Sebab tu dok buat macam mana pun dok ikhtiar nak bagi orang suka. Tapi orang ni kalau duk cari redha Allah tak susah cari dia dah. Tengok kitab dia, tengok sunnah dia, kita buat kan. Mungkin orang tak susah nak cari redha manusia ni susah. Yang ni setuju, AJK ni tak setuju, AJK ni marah, ketua tu marah, cawangan ni marah, bahagian ni marah, bahagian ni setuju, bahagian ni susah. Ni Tok Leban ni setuju, ustaz ni setuju, ustaz ni tak setuju. Banyak. Tapi redha Allah satu saja. Dalam riwayat yang lain disebut, wa man iltamasa ridallah bi saqatin nas radhiyallahu anhu wa ardahu an-nas
Siapa yang cari redha Allah dengan murka Allah, Allah redha kat dia. Dan besok Allah jadikan orang beredha kat dia. Masa kita mati hidup, barangkali orang tak setuju. Bila kita mati, esok orang sebut, dia ni sebenarnya hebat. Dia ni dia cakap yang benar. Wa man iltamasa ridha an-nas bi saqatillah saqata Allahu alaihi wa asqata alaihi an-nas. Siapa yang mana cari redha manusia dengan kemurkaan Allah, Allah murka pada dia dan jadikan manusia juga murka pada dia. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan tengok. Masa kita ada kuasa, semua orang apa? Amboi, pantang cakap baru duk cakap benar. Apa yang benar tu? Hak nak cakap. Tak tahu lagi. Bila turun ke bawah, buat apa? Nyanyuk lah, hilap lah, macam-macam lah. Abdullah ibn Mubarak. Sebab tu tuan-tuan, kehebatan manusia ni jangan. Ulama pun bawa. Ulama tu kalau siapa tak hormat kat dia, melainkan dia baik dengan pihak-pihak yang berkuasa ke, mana-mana badan ke, hormat kat dia. Dia nak tahu bila badan tu buang, siapa pun tak hormat dia. Dia kena tahu. Tapi kalau dia dihormati dari asal, orang tahu. Ibn Taymiyah orang ramai marah pada zaman dia, tapi tak pernah siapa pun berani kata beradang kat dia. Ada orang tahu dia ikhlas. Kalau orang yang maki pun orang kata hang ni pasik sangat lah. Ini macam mana pun. Ulama pun sama tuan-tuan. Sandar kehebatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pun sama. Kadang-kadang duk fikir orang tak setuju ni sampai apa? Ada cerita Israeliat kan. Luqmanul Hakim kan. Dia ada kaldai dekat kan. Dia naik apa? Dia naik elok kan. Suruh anak dia tarik. Kata buka perutnya pak. Ada orang dia naik, dia biar anak dia tarik. Lepas tu dia kata, orang kata macam tu, aman aku turun, hang pula naik. Dia tarik, kata, pak jadi cacai anak kan. Pak apa jadi cacai anak hang lah pak. Hang bapak hang lah naik. Tu jumpa orang lain. Lepas tu dua-dua naik, dia buta perut, dua-dua perut. Yang binatang berdua-dua selampak naik. Lepas tu pun, dia ni kita jalan dua-dua. Bodoh binatang atas naik lah seorang-seorang kan. Yang dua-dua jalan kaki, apa dah rendai. Kata, cerita Israeliat adalah. Luqman kata, kalau hang nak tunggu orang setuju hampa macam mana pun adalah pendapat dah. Adalah pendapat dah. Orang kata kita tak setuju, memang tak setuju. Satu sudut tak setuju, orang tak setuju. Ada orang setuju kan. Tapi yang penting redha Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah setuju, alhamdulillah sama. Siapa marah? Berdua marah. Quran sama. Marah nak buat macam takkan aku nak ikut orang. Ini kalau orang meninggalkan satu amalan agama kerana takutkan manusia, kita panggil syirkun asghar, syirik kecil. Nama syirik kecil saya beritahu, tapi dosanya kan dia sedang menuju ke syirik besar. Janganlah tuan-tuan tinggalkan benda. Kan kadang-kadang salah agama ni takut. Kita tak buatlah benda yang menyebabkan orang lebih salah faham, kita tak buatlah. Misalnya kata orang tak tahu apa faham tentang tu. Kita kena ambil masa. Kalau kita tinggal tu bukan kerana takut orang, takut salah faham kerana kita nak terang lagi lepas pada ni. Itu cerita lain. Tapi takut semata-mata takut kat diri kita. Semata-mata untuk kepentingan kita semata-mata, tak kepentingan agama. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Dan ramailah orang yang telah jatuh ke dalam hal ini. Hadirin mukminin sekalian, takut yang ketiga ialah takut tabi'in. Takut biasa. Takut bimbang orang sakit yang kita takut. Benda ni agama tak kata. Kita bimbang, tu bimbang. Takut bukan kata kita takut macam Allah Ta'ala. Takut kesakitan itu timpa kita dan kita berusaha untuk keluar daripada kesakitan. Kerana kita tahu takut tu ada jalan keluar. Berikutnya, sikit kita sentuh. Satu hakikat yang mesti kita faham, takut terhadap Allah Azza wa Jalla ini mestilah diiringi dengan ar-raja wal mahabbah. Itu kita sebut harap dan
cinta. Sesiapa yang takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada harapan dan cinta kepadanya, maka berarti seakan-akan dia takut kepada makhluk lain. Maka kita takut kepada Allah Ta'ala ni, bila kita takut, kita ada harap, kita dekat dengan dia. Dan kita ada cinta, kita sayangkan dia. Kita takutkan dia murka kita. Namun begitu kita sayangkan zat Allah Azza wa Jalla. Kita harapkan rahmat dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila dia nak meninggal masa ini, dia duduk di hampir meninggal, banyak dia sebut masa ini orang dia tuan-tuan seorang yang fasih dan baligh, adib, ahli yang fasih, ahli balaghah, dan satu orang sastrawan besar ini. Sebab tu masa dia mula-mula dulu, dia belajar lughah, dia belajar sastra, bahasa dia hebat. Masa tu dia kecil. Bila dia jumpa dengan orang mana Mekah, orang Mekah tengok dia, orang Mekah kata, satu orang kata, ambo, dia kata, alangkah beratnya perasaan aku ini melihat lidah yang fasih ini tidak diiringi dengan fiqh. Maksudnya, kalau boleh, hang ni janganlah fasih, hebat, sastra ya, hampir pandai lah agama. Lepas tu dia tanya, kat siapa aku patut pergi mengaji? Pergi mengaji kat Malik bin Anas. Itu dia pergi mengaji kat Imam Malik. Imam Syafi'i ni, masa dia nak meninggal, dia kata, ta'azamani zambi falamma qarantuhu bi'afwika kana afwika a'zama lam tazal tajudu wa ta'fu minhu wa takarruma. Dia puji. Wahai Tuhan, aduhai Tuhan, alangkah besarnya dosaku ini. Namun apabila aku bandingkan dengan kemaafanmu, kemaafanmu itu jauh lebih besar. Sentiasalah engkau, wahai Tuhan, menghulurkan sifat pemurahmu dan menghulurkan kemaafan dan tidak bakhil begitu. Ini dia kata, ya Allah, dosa aku ni banyaklah. Namun jika ku bandingkan dengan kemaafanmu, wahai Tuhan, kemaafanmu itu jauh lebih besar. Itu imam, alim, saleh. Kita nak mati ya? Tak mana lah duit aku lah. Kalau salah. Dan bukan cerita manusia ni tak nak mati 2-3 hari untuk pesan bendang aku tu, janganlah, dan aku tak jawab. Benda tu retak ni tinggal pandai lah orang urus lah. Tak ada lah lagi kita mati, tak ada siapa mau retak dah. Tak ada lagi. Ada cerita-cerita? Maka hendaklah akhirnya kita hendaklah yakin yang pertama bahawasanya walaupun kita takut pada Allah Azza wa Jalla, kita hendaklah menyertai dengan takutkan Allah Azza wa Jalla itu dengan harapan kepadanya, dan tak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan cintakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam, bila dia dia hantar anak dia pergi cari adik Nabi Yusuf, yang Nabi Yusuf dalam Israiliyat panggil Bunyamin, tahan di Mesir. Dia suruh pergi cari Yusuf sekali. Tapi Nabi Yaqub kata, ya bunai, dia kata pada anak-anak dia yang lain, izhabu fatajassasu min Yusuf wa akhihi, wahai anakku, pergilah ke Mesir, carilah Yusuf dan saudaranya, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kamu lemah semangat, putus asa daripada rahmat Allah. Tak putus asa daripada rahmat Allah itu melainkan kaum yang kafir. Tuan-tuan, orang yang putus asa dengan rahmat Allah ini dosa besar. Aku ni nak buat doa pun Tuhan tak nak terima dah. Dosa besar.
Nabi Yaqub kata kafir. Buat pun tak boleh. Kita kata ikhtiar lah dulu. Mana tahu Allah Ta'ala lepas. Ikhtiar pun tak jadi ya. Doa pun tak jadi. Nabi Yaqub kata, innahu la yai'asu min rahillah illa al-qawmul kafirun. Tak putus asa di rahmat Allah melainkan kaum kafir. Tuan, kadang-kadang benda tu simple lah, tapi kita kena ingatkan adik kita. Bila timpa bala, kita kata jangan putus asa lah, doa ke Allah Ta'ala. Dia kata nak doa pun, aku doa banyak lah, dia tak mau lah baca nak. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhalun. Tak ada orang yang putus asa dengan rahmat Tuhan yang melainkan orang sesat. Berani. Dalam surah Hajar. Surah Tuhan, jagalah masalah. Kita ni dalam keadaan biasa okey lah. Dia doa lama sikit Tuhan tak terima, kita kata tak apa. Kita kata tak jadi doa pun. Abdullah bin Mas'ud kata akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wa qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebesar-besar dosa syirik kepada Allah. Al-amnu min makrillah, kemudian rasa aman daripada tindakan Allah. Buat dosa, kita tahan jangan buat dosa. Untuk Tuhan balas. Aku tak rasa apa. Ataupun dia sendiri memang tak rasa. Mukmin yang sebenar tuan-tuan, bila dia buat salah apa, tangan tak buat salah pun dia sentiasa bimbang. Nanti aku buat silap, Tuhan bertindak pada aku. Orang yang rasa selamat dia daripada tindakan Allah Azza wa Jalla. Kita semua buat salah. Tapi sentiasa bila buat salah cepat-cepat apa? Istighfar Tuhan, janganlah ambil tindakan kan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Minta jauh ya Allah kejahatan apa yang telah aku buat. Tu menunjukkan orang ni rasa apa? Tak selamat dia. Kita tak tahu apa yang Allah rancang nak bertindak pada kita. Jangan. Ini dosa besar. Kalau orang langsung tak rasa bimbang apa, hidup happy go lucky yang tak pernah. Dalam keadaan tu dia dosa besar. Wal qunutu min rahmatillah, kecewa daripada rahmat Allah. Tak harap apa dah aku rahmat Tuhan pun tak tahu lah, Tuhan pun tak mau nak rahmat. Dia pun tak lapar ampun aku dah. Kalau dia kata dia berdosa, kalau kita pergi kata dia berdosa, orang macam hang Tuhan tak ada ampun lah. Dosa. Wal ya'su min rauhillah, dan kecewa daripada mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala. Dia rasa tak ada lah. Ataupun daripada keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab Al-Quran kata, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Ingat elok. Tuhan katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah kecewa terhadap diri mereka, jangan mereka putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka putus asa daripada rahmat Allah adalah dosa yang besar. Maka tak boleh bila kita takutkan Allah, kita putus asa. Tak guna aku ni buat dosa, aku duk rasa dia nak bunuh neraka lah. Kita minta taubat pada Allah, minta ampun kepada dia. Aku rasa dia tak ampun dah, aku nak minta ampun pun tak dia. Berapa kali dah aku buat lah. Syaitan. Sebab tu kita buat sekali, kita memang nak taubat, tapi apa? Terbuat lagi. Taubat tu semangat ni. Semangat. Terbuat pula dah. Syaitan bila main kali kedua, kali ketiga, kali keempat, dia tahan nak minta ampun kat Tuhan. Tuhan tak nak ampun dah berapa kali dah ni. Nabi kata jangan, teruskan taubat. Sehingga dalam hadis Bukhari, Nabi kata dia buat dosa, dia taubat, bukan kata dia taubat, dia taubat tu dia bertujuan taubat tu nak main-main dah. Taubat tu memang dia nak taubat lah. Cumanya kemudian kekuatan tu tak ada, dia apa? Dia buat balik. Tuhan kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiralah. Bukan apa tu, pasal hamba aku tu kan pasal apa tu, pasal dia tahu ada Tuhan boleh ampun dia tu.
Taubatlah pula. Bila dia taubat, masa taubat tu semua nangis, insaf. Kan iman ni lama-lama kan dia kurang. Terbuat lah. Tentang macam hadis ni jangan duk buat perangai dulu lah. Ni hadis ni cerita bukan kata kalau setakat. Tak apa, aku dah ingat hadis tu cukup. Ini kira main maksudnya. Dia ni betul-betul terbuat lah. Yang kata alima abdi anna lahu rabban yaghfir. Yaghfirana. Hamba aku tu tahu dia ada Tuhan yang boleh ampun dia tu. Kata Nabi, dia ni punya lemah. Tobat sungguh-sungguh buat tak dah. Maksudnya bila buat dosa tu, buat je dosa teringat kan. Oh, dosa dah dalam tu elok buat tak dah. Nabi kata Allah Ta'ala kata apa? Ya abdi, if'al ma syi'ta qad ghafartu lak. Wahai hamba aku, buatlah, aku ampun kau. Tapi jangan kita duk cakap tak apa. Bukan maksud dia. Maksudnya dia ni bukan kita tak usah, tapi mungkin suasana yang dia ada tu dia jatuh juga. Tapi sentiasa setiap kali dia jatuh dia taubat. Yang penting hadis ni nak kata, banyak mana manusia ni jatuh pada dosa pun jangan dia terpengaruh dengan syaitan. Yang mana syaitan akan kata kat dia, hang tak boleh taubat dah. Hang dah banyak kali. Tetapi dia tetap taubat. Kita tentang kadang-kadang orang dadak. Walaupun dia orang kali dah 5 kali dah buat perangai tu. Tapi kalau dia main minta ampun, main tanya kita tentang saya ni taubat, buat pula taubat. Dia kata 5 kali memang hang tak ada ampunan, masuk akal. Kita tak kata. Kita kata apa? Taubat. Selagi mana nyawa ni tak sampai ke Al-Quran, kau taubat. Urusan dia aku pun tak tahu dia ampun ke tak. Tapi dia suruh hang taubat. Hang minta ampun. Mudah-mudahan dia wallahu a'lam. Tersalah. Ini kita akan bahaskan minggu depan tentang syirik dalam cinta. Apa yang dikatakan syirik dalam cinta? Apakah ta'rif surau? Saya tak tahu apa itu ta'rif surau. Pasal surau Melayunya buat. Tapi saya tak tahu. Mungkin dia maksudkan surau orang Melayu ni tempat tempat semayang yang mana tak didirikan semayang Jumaat kot. Itu maksud dia surau dalam sisi orang Melayu. Ataupun tempat semayang sementara. Mungkin kot yang tu maksud surau bagi orang Melayu. Tetapi kalau dari segi istilah syarak, kalau segi syarak, mana saja tempat yang mana didirikan ataupun diperuntukkan untuk beribadat, menunaikan salat berjamaah, tersalat pada jamaah, maka dia adalah masjid. Bukanlah syarat masjid itu mesti ditunaikan salat Jumaat padanya. Bukan mesti. Apatah lagi nama mazhab Syafi'i, dia kata tak ni, dia orang tak benarkan dua Jumaat satu tempat. Walaupun sebenarnya ada sekedar dalil tidak begitu sangat, tapi dia tak benarkan, okey tak apa. Kata-kata tak ada, tapi sembahyang fardu ditunaikan. Dia adalah masjid. Bila ia adalah masjid, kata-kata surau, ketiga tempat surau kita sekarang ni, dia masjid. Bila dia masjid, kita masuk, maka kita menunaikan tahiyatul masjid. Kerana dia adalah tempat yang diperuntukkan untuk menunaikan salat fardu berjamaah. Dia adalah masjid. Tak untuk benda lain. Yang maksud benda lain boleh buatlah, tapi itu bukan core. Utamanya tempat tu untuk menunaikan sembahyang fardu berjamaah. Maka itu masjid. Mana tadi tak tunaikan syarat di jabatan agama, jabatan agama tak nak bagi pahala. Tak apa, ambil pahala tu Allah Ta'ala. Nah ni mungkin saya pun tak tahu mana ta'rif surau orang masjid ni, saya tak tahu. Tapi bagi kita yang ada ialah masjid. Satu lagi kalau nak ubah nama musalla. Musalla ni tempat yang diletakkan sementara lah untuk solat, tak tetap. Mungkin masjid orang buat, kemudian tak ada tengah ada buat tu, kita buat tempat sembahyang sementara. Kita panggil musalla tu. Hatu mungkin boleh panggil surau tu. Ataupun mungkin ta'rif surau pada sisi orang Melayu ialah yang dibuat daripada kayu di rumah surau. Kalau kampung lah, yang batu masjid. Ataupun yang kecil nama surau,
yang besar. Tapi saya nampak dia lebih banyak condong kepada ada apa? Ada Jumaat ataupun tidak. Kalau ada Jumaat, dia panggil Al-Masjidul Jami', Masjid Jami'. Masjid Jami' tu bukan masjid orang tu nama Jami'. Dia cuma ada cerita Juha hak ngok. Juha hak cerita tentang Arab tu. Arab ni ada watak. Satu watak macam Pak Pandang lah. Kita nama Pak Pandang. Orang apa? Orang Afghanistan dia nama apa? Nasruddin Khajar. Orang Arab ada nama Juha. Juha ni kira watak dia memang dia nak macam Gunawan tapi dia lebih kurang macam tu. Orang tanya Juha, umur hang berapa? Dia kata umur saya 40 tahun. 25 tahun orang jumpa dia, Juha dah berapa umur hang? Lah, kan kau bagi tahu kat hang lah. Itu 40 tahun. Tu lama dah hang habaq kat kau. Dia kata orang yang baik ni dia kalau cakap dia tak mau ubah-ubah. Macam mana dia cakap macam tu? Dia Juha ni watak lah. Dia cakap ubah-ubah ni orang tak baik lah. Sebab tu orang tanya Juha. Apa? Matahari dengan bulan mana lebih penting? Apa pula bulan lah penting. Siapa? Matahari dia main waktu siang. Siang cerah dah. Dia tak main dah apa. Bulan penting. Dia otak dia gitu lah. Juha. Ada buat cerita-cerita bodoh Juha ni. Satu lagi dia. Bukan Juha kita. Juha kita pandai. Satu hari dia pergi. Dia kata, man bana hadul? Liman hadul qasr? Nama sahabat. Istana siapa besar ni? Dia kata, hadal laysul qasr. Hadal masjidil jami'. Ini bukan istana. Ini masjid jami'. Allah, Tuhan bagi pahala lah kat jami'. Rajin dia bina masjid yang besar ni. Dia tak faham jami' tu apa. Masjid jami' lah masjid tunaikan Jumaat. Tapi Arab ni adalah cerita Juha ni kadang-kadang dia gabung cerdik dengan bodoh. Kadang-kadang dia cerdik dengan bodoh. Satu hari kononnya berlaku dialog di Baghdad, dia zaman Baghdad antara Juha, antara Syiah dengan Sunni. Cerita Syiah ni dulu ni. Jadi Juha ni hadir perdebatan. Dia bawa slipper dia pitok atas mimbar tempat imam tu. Khutbah. Orang semua marah. Apa hang Juha yang kasut bila letak tempat orang khutbah? Dia kata aku kena tak benar ni sebab aku tahu dia tak. Orang tak bagi tahu aku sejak zaman Nabi Syiah dia suka kasut. Syiah marah dia. Oi, Syiah mana ada zaman Nabi? Oh dia kata tak ada zaman Nabi kena beli benda baru tak mau. Jadi benda ni tak ada kata. Cuma saya dia tentu Syiah. Tadi ada satu orang Syiah hantar email dia. Siapa saudara suka membenci Syiah? Kata saya tak benci orang Muslim, tapi saya nak tanya siapa saudara benci kat Abu Bakar dan Umar? Tuan-tuan, dalam perancangan Amerika, tuan-tuan akan tengok dua negara yang Amerika tak akan pukul sama sekali. Satu Israel, satu lagi Iran. Tuan-tuan akan tengoklah macam-macam lah hubutan pada Iran ni, tapi dia tak pernah buat. Dia hanya akan buat pada Iraq. Dia akan buat pada Syria, tapi dia tak buat pada Iran. Sama sekali dia tak buat. Kerana dia tahu musuh bagi Timur Tengah ni selain daripada Israel adalah Iran. Kerana akidah yang tak sama. Sebab itulah macam-macam bak Iran ni dia tetap boleh. Cuma dia tak mau bising. Kalau dia tak bising, orang kata dia memang biak Iran. Ini semua sendagura. Sebab tuan-tuan, hak sekarang ni tuan-tuan tengok pergolakan di Iraq hanyalah Sunni dengan Amerika. Syiah tak. Sistani itu sama dengan mereka. Dan tuan-tuan, kerajaan Arab Saudi sekarang agak tergugat, sedang berbual tuan. Di belakang semua ni adalah Syiah. Dan di belakang Syiah itu adalah mereka. Syiah ada sekelompok di Iran, di Saudi. Syiah di Kuwait. Kawan yang hantar email kat saya, dia kata Syiah ada di Malaysia lebih kurang sekarang 15,000 akan buat kebangkitan. Tahu dia apa dah. Tapi artinya
Biasa benda tu akhir zaman. Dajjal pun keluar daripada kawasan Iran. Pengikut Dajjal. Artinya kita bukan lagi. Tapi tuan-tuan akan tahu benda ni, ini suatu permainan tuan-tuan. Amerika lebih kenal kita lebih daripada kita sendiri. Lebih daripada orang Islam lah kita kenal dari kita, insya-Allah. Cuma lebih daripada kebanyakan orang Islam. Amerika tahu catur ni macam mana dia nak main. Dia takkan tuan-tuan dengar ugut Iran ni bila. Lama dah. Pernah dia ambil apa-apa tindakan. Kepungan ekonomi? Tak ambil. Bahkan siapa yang sedang bayar Syiah? Siapa yang diberi kedudukan di Iraq sekarang? Sunni ke Syiah? Syiah. Mereka kaji ya bila tuan-tuan. Siapa? Syiah ni sebenarnya ini satu senda gurau tuan. Orang memain orang caturkan kita. Kita bodoh, tengok Iran. Apa Iran buat? Pernah satu peluru Iran sampai ke Israel? Tak pernah. Dia bombang dia gesar. Ada apa mereka? Kalaulah Syria ataupun Saudi cakap separuh yang Iran cakap saja, kenal tak? Kenal. Iran cakap macam-macam dia tak kenal. Ini semua tuan-tuan suatu siwara. Bukan kata Amerika tu sayang kat Syiah dah. Tapi dia tahu macam mana nak caturkan dia ni. Mungkin kalau semua orang tak ada, dia pun pukul Syiah tau. Kan? Dia pun tak mau Syiah tau. Tetapi dia tahu Syiah ni penting untuk dia ada. Boleh dia imbang hak negeri-negeri lain Arab. Sekarang Iraq habis. Jatuh Saddam. Iraq ni daripada dulu tak pernah dapat pemimpin yang elok sesuai dengan perangai orang Iraq. Aisyah radhiyallahu anha kata, ya ahli al-Iraq, dhahaba ilaikum nafarun qalilun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fata'tu ilaina bi ahaditsin ma na'rifuha wa ma la na'rifuha. Wa ya ahli Syam, dhahaba ilaikum nafarun kathirun min ashabi Rasulillah fata'tu ilaina bi ahaditsin kulluha na'rifuha. Kata Aisyah, wahai orang Iraq, sahabat Nabi yang pergi ke Ampah sikit tapi kami dengar hadis yang Iraq riwayat ni mai balik ke Madinah ni banyak, sebahagian tu kami tak tahu. Wahai orang-orang Syam, orang-orang Palestin, Syria, orang-orang Syam, Jordan, sahabat pergi ke Ampah ramai, tapi semua hadis yang baca balik mai kat kami semua kami tahu. Patutnya kalau sahabat pergi ramai, mungkinlah kami tak tahu pasal sahabat ramai kan, mungkin. Tapi semua kan, tak hampa sahabat 2-3 kerat ni, patah balik bang. Hadis tak pelik-pelik. Tuhan berrezeki kat mereka Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Abu Abbas As-Saffah, semua kaki bunuh orang mah. Lain kali dapat mangkuk tu Saddam Hussein, dia pun ini tak main ke mahkamah. Allah, ada soalan? Ya? Sahih. Dan hadis Bukhari, kita dilarang salat di kandang unta. Tak tahulah apa hikmah di sebaliknya, tapi Nabi larang. Macam-macamlah ulama andai. Hadis disebut syaitan. Benda-benda ni benda ta'abudi, benda yang kita kandang kambing, mereka kata mungkin kerana najis tak kuat, kalau alasan najis. Mungkinlah ada dia sebab hikmah yang lain, tapi kita tak tahu. Nabi bezakan kandang kuda dengan kandang unta dengan kandang kambing. Zaman Nabi, sebelum zaman Nabi unta dah. Unta dah di sudut tu ada kebaikan unta, tapi dia tak bagi. Kita dia tak bagi solat di kerana unta. Mereka kata kerana unta ni kadang-kadang terpendam, unta ni dia bantai dah. Jadi solat tu pun tak apa nak kuat ke. Kuda pun jalan-jalan tajam. Tapi unta satu makhluk yang pendendam juga. Unta
Artinya kalau kita buat dia ingat. Kalau di sebulan doa dia ingat ada masalah balas dia. Tuntah. Wallahu a'lam. Allahumma ja'al jama'ana ada jama'ana